Tahap penggunaan tenaga elektrik boleh dikurangkan jika pengguna di rumah kediaman mengetahui cara penggunaan secara berhemah dan cekap. Kita perlu memastikan pemasangan dan peralatan elektrik di kediaman adalah betul dan sesuai mengikut standard yang diperakui agensi standard seperti SIRIM dan Suruhanjaya Tenaga. Ini bertujuan mengelakkan berlaku kebocoran elektrik yang mungkin akan menyebabkan berlaku lintah pitas yang menyebabkan kebakaran. Cara pemasangan berpusat yang berfungsi untuk mengawal dan mengatur penggunaan elektrik jika tidak digunakan adalah antara sistem yang dicadangkan. Ini membolehkan penggunaan elektrik dimatikan dengan serentak apabila tidak digunakan. Model seperti ini kini banyak digunakan di bilik hotel. Caranya adalah apabila tiada penghuni di ruang berkenaan, tiada peralatan elektrik akan menyala kerana seluruh punca elektrik dimatikan secara automatik. Baik, itu tadi beberapa tips-tips penting. Tips-tips itu sebenarnya bukan rocket science lah nak ikut apa ni perumpamaan bahasa Inggeris. It's not rocket science. Dia sebenarnya perkara-perkara biasa yang kita perlu dan sepatutnya sudah pun lakukan dari dulu lagi. Tetapi Cik Francis, apa pendapat Cik Francis? Cik Francis merupakan pengarah Jabatan Pengurusan Tenaga. Pengurusan tenaga perlu bermula di rumah. Jadi apa pendapat Cik Francis? Okey, cara untuk menjimatkan tenaga di rumah, gunakanlah barangan yang cekap tenaga, peralatan yang cekap tenaga. Macam lampu, jangan gunakan lampu incandescent atau lampu filament. Gunakan lampu yang lebih cekap tenaga seperti lampu compact fluorescent lamp CFL. Lampu CFL yang berkadaran 11 watt beri cahaya yang sama dengan lampu filament yang 60 watt. Lebih daripada 80% penjimatan tenaga untuk cahaya pencahayaan yang sama. Selain daripada itu, gunakan peralatan lain macam PTI, peti sejuk, televisyen dan sebagainya, air condition. Belikan barangan yang ada label cekapan tenaga yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga. Dia ada di antara 1 hingga 5 bintang. Dan belikan barangan yang 5 bintang. Dia tulis Energy Star tu kan? Energy Star. Belikan barang yang 5 star dan walaupun harga barangan itu sedikit lebih daripada barangan biasa, tapi penjimatan tenaga you boleh membayar balik dalam tempoh yang singkat. Macam compact fluorescent lamp. Yang saya kata tadi lebih 80% lebih berkurang tenaga. Lagipun hayat dia dan lifetime adalah lebih 6 dari atau 10 kali ganda daripada lampu filament. Tapi masalahnya Cik Francis, yang tu yang merupakan satu isu besar tu. Ya, memang semua orang tahu kita patut menggunakan energy saving light bulbs. Tetapi kalau saya nak beli satu light bulb biasa yang 60 watt ialah RM1.20. Nak membeli yang cantik, yang energy saving ni RM26. Lebih kurang RM15 boleh dapat sekarang. RM15 boleh dapat sekarang ya. Okey. Dan mengikut kalau kita gunakan harga tenaga lebih kurang 30 sen per kilowatt jam. Tempoh bayaran balik adalah lebih kurang 3 atau 6 bulan saja. Dan hayat lampu ini panjang. Apa ni, kita nak tengok blog topik ni sudah pun diwar-warkan di laman Facebook kami iaitu You Wartawan. Dan kalau boleh saya nak membawa perhatian anda kepada satu blog yang diberi nama Amethyst of the Dragon. Kalau saya klik di situ oh maaf, yang ni bukan yang ni. Okey, tak apa, kita buka. Yang ni blognya ialah Orang Kampung. Dalam blog Orang Kampung ni pun ada memberikan beberapa tips-tips yang menarik. Antaranya ialah penapis pendingin hawa mesti dibersihkan dengan kerap. Yang tu. Lepas tu lakukan audit penggunaan tenaga elektrik di rumah. Ini dapat menjamin sistem pendawaian yang betul di rumah dan pejabat. Jadi langkah-langkah begini, adakah rasanya orang ramai memang tahu ini antara perkara yang perlu dilakukan atau tidak? Saya rasa kita pun melakukan beberapa program
komunikasi dengan pengguna. Kalau kita pergi ke pusat-pusat perkhidmatan pelanggan di pejabat-pejabat tenaga nasional, terdapat pamphlets ataupun brosur-brosur yang memberikan sedikit pengetahuan kepada pengguna-pengguna elektrik ni tentang langkah-langkah yang mereka boleh ambil di rumah masing-masing bagi membolehkan mereka melakukan sedikit penjimatan yang dalam kawalan mereka sendiri. Ya. Kalau tidak nanti pada hujung bulan kita kata tiba-tiba kita macam terperanjat dapat bil yang agak tinggi. Padahal kita terlupa mungkin pada bulan-bulan tertentu tu cuaca agak panas, sepadat penggunaan penghawa dingin seperti contohnya adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan bulan-bulan terdahulu, ya. Dan kita boleh mengambil seperti saudara dalam blog ni menyebut, saya rasa langkah-langkah yang individu di rumah tersebut boleh buat, ya. Seperti kalau kita guna aircon atau penghawa dingin di rumah, wajarlah kita tutup tingkap-tingkapnya, betul Prinsip, ya? Pintu-pintunya. Kita ada aircon berjalan tetapi semua tingkap dan rumah terbuka dengan luas, jadi kesan kepada kesejukan diberi oleh penghawa dingin itu tidak terasa. Walhal apa yang akan mengakibatkannya ialah mengakibatkan penggunaan yang lebih tinggi. Kadang-kadang macam inilah yang kita perlukan, saya rasa sedikit pengetahuan terhadap tahap retinya kesan kos kepada tuan rumah itulah. Tahap pengetahuan tu itu satu perkara yang kita akan bincangkan selepas ini tentang bagaimana kita nak memberikan pengetahuan kepada orang ramai. Dan juga apabila kita kembali nanti, saya nak bincangkan lebih sikit lagi tentang Energy Star tadi mengenai peralatan elektrik yang cekap menjimat tenaga. Kerana saya rasa itu satu perkara yang mungkin bila kita masuk ke mana-mana kedai elektrik kita jarang pandang. Mungkin sekarang kita perlu mengubah dimensi, mengubah minda. Kita akan berhenti berehat sekali lagi. Tapi, okey, saya dah jumpa dah yang blog yang Amethyst of the Dragon ni. Saya tertarik kepada blog ini kerana penulis blog ni, penulis blog ini begitu jitu pengiraan penggunaan elektriknya. Malah jika dirujuk pada bil yang disertakan, ni bil, gambar bilnya yang disertakan, bil tersebut menunjukkan negatif RM1.90, yang mana menimbulkan persoalan berikut di minda saya, adakah ini bermakna pihak tenaga nasional berhad berhutang dengan saya? Itu satu soalan. Tetapi lebih menarik lagi, di bawah sini dia ada berceritakan tentang langkah-langkah yang diambilnya untuk menjimat elektrik. Salah satu daripada saranan yang diberikan oleh Amethyst of the Dragon ialah menghabiskan masa di luar rumah dan di pejabat, juga banyak membantu. Saya rasa penulis Amethyst of the Dragon ni pastinya warga Astro Awani yang gemar berada di office. Kita berhenti rehat, wartawan bertemu kembali dengan anda selepas ini.